Mohon maaf kiranya dengan bahasa-bahasa yang kurang menarik, kerana dia agak sempoi sikit lah untuk orang muda. Nah, minta maaf cakap, pertanyaannya bagus. Nah, pertanyaannya mengenai onani. Tahu onani kan? Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, boleh tak seseorang itu nak beronani sedangkan dia masih belum kahwin? Baik, seperti mana kita sedia maklum, sebelum kita jawab soalan tentang onani ini, ada satu hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih yang menceritakan pada kita baginda Nabi SAW menganjurkan kepada orang-orang muda, pada pemuda-pemuda yang ada cukup keperluan, yang dah ada kemampuan kahwin. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum falyatazawwaj. Wahai orang muda, siapa-siapa di kalangan kamu yang mampu dengan arti kata mampu sebagai seorang suami lah, mampu menanggung isteri dia, mampu keperluan dan dia ada ilmu, Masya Allah, silakan saja dia berkahwin. Hendaklah berkahwin. Kalau dia tak mampu, maka Nabi SAW suruh kita falyasum, hendaklah dia berpuasa, kerana dengan puasa tersebut kata Nabi kita boleh dia menundukkan pandangan. Baik, jadi macam mana kita nak berhadapan dengan masalah yang banyak berlaku di kalangan masyarakat dunia, bukan orang Malaysia saja, masyarakat dunia. Baik, sehingga kan disebut dalam bahasa Arab sebagai istimta'. Istimna' bukan istimta'. Istimta' mengambil faedah daripada keseronokan. Istimna'. Baik. Dan ada kaedah menyebut juga dalam bahasa Arab sebagai adatus sirriyah. Masya Allah, disebut sebagai adatus sirriyah. Apa dia adatus sirriyah? Kebiasaan sirriyah yang dilakukan dalam keadaan sembunyi. Betul tak? Ada orang nani depan orang? Tak ada kan? Memang minta maaf cakap dia main ulang dah. Tak ada satu orang pun onani depan orang. Sebab itu Masya Allah, dalam kitab Arab sebut, dalam kitab-kitab moden dia sebut apa? Antaranya dalam kitab Al-Halal wal-Haram, karangan Syekh Shalih Al-Qaradawi kata apa? Al-adatu sirriyah, adat kebiasaan yang bila orang buat ni dia buat dalam keadaan sembunyi. Paling kurang Ustaz? Tak tahulah, tempat orang tak nampak lah. Dia bayang orang tak nampak, jaga baik-baik, CCTV banyak lah ni. Silap-silap lagi jam. Jadi bagaimana keadaan dia? Masya Allah, ulama menjawab. Baik. Mesti duk tunggu. Harap-haraplah ada satu kaul, ada satu pendapat yang boleh. Masya Allah dah. Jangan macam tu lah. Jangan macam tu, tak apa. Kita tengok. Harap-harap ada lah Ustaz. Saya nak dengar sangat ni. Tak apa. Settle dah dapat ilmu, tak apa. Tapi jangan duk harap kata ada. Baik. Masya Allah. Tabarakallah. Majoriti para ulama mengharamkan. Ulama Ustaz. Tak apa. Majoriti dia kata majoriti. Maknanya ada lagi dah tu. Tak semua ulama. Majoriti para ulama mengharamkan perbuatan ini. Masya Allah. Tabarakallah. Baik. Sebelum saya sebut, onani juga disebut oleh para ulama ni dengan beberapa keadaan. Pertama sekali, ada yang melakukan menggunakan tangan, minta maaf cakap, dengan tangan isteri. Hak ni dibolehkan. Boleh saja menggunakan tangan isteri. Orang kahwin boleh lah. Bukan tak guna tangan, guna apa pun tak apa. Nak bijak, silakan saja. Astagfirullahaladzim. Nak guna apa pun tak apa. Hak ni boleh, tak ada masalah. Okey. Yang kedua, menggunakan tangan makwa atau pakwa dia. Haram. Ada tak? Banyak berlaku, Masya Allah. Banyak berlaku. Dunia ni, bukan kata Pulau Pinang ni. Dunia. Berlaku banyak sangat. Dan yang ketiga, menggunakan tangan sendiri. Kedua-dua ini, yang kedua tu haram. Yang ketiga ni, menggunakan tangan sendiri ni, Masya Allah, majoriti ulama kata tak boleh. Tak boleh, antaranya Imam Malik cukup tegas kata tak boleh. Dan majoriti ulama yang lain kata tak boleh. Kenapa? Dia sabit pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada surah Al-Mu'minun. Kan? Surah Al-Mu'minun apa dia? Alladzina hum li furujihim hafizun. Masya Allah, semua apa? Alhamdulillah. Dalam surah Al-Ahzab pula, dalam surah Al-Ahzab apa dia? Allah sebut orang-orang yang menjaga, wal hafizina wal hafizat, orang yang menjaga keadaan diri dia, ini adalah orang yang baik, orang yang mendapat keredaan Allah. Itu ayat yang
Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم آيات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم mereka orang yang menjaga faraj, yakni kemaluan mereka, wal hafizat, juga orang perempuan yang menjaga apa nama batasan kehormatan kemaluan mereka. Ini adalah orang-orang yang disebut oleh Allah wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirina Allah katsira wa dzakara Allah katsira. Orang yang ingat Allah orang yang ingat Allah banyak-banyak, dan mereka inilah orang yang akan mendapat kebaikan dengan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdalilkan ayat ini, maka ramai, bahkan ada ulama kata menjadi sepakat di kalangan ulama kata tak boleh, tapi yang mustahaknya adalah majoriti. Baik. Ulama yang kata boleh, ni dengar ulama yang kata boleh, sebahagian pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Satu pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab mereka ada menyatakan bahawasanya air mani ini adalah satu benda yang lebih saja, maka buang benda lebih tak apa. Oh, hak tu ke Ustaz? Hak tu saya nak dihujah Dia merupakan satu benda yang lebih saja. Contoh dalam kitab sebut, contoh kalau kata daging tu lebih, maka daging tu boleh buang. Maka macam tu maksudnya, ayak mani lebih, maka ayak mani boleh buang bila-bila masa saja. Masya Allah. Pandangan ni juga disokong oleh Ibnu Hazmin dan juga beberapa ulama. Tapi menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan juga para ulama dalam mazhab Hanafi, mereka mendetailkan lagi dengan beberapa sebab. Baik. Sebabnya, pertama sekali, dengan sebab takut terjerumus ke lembah yang lebih dahsyat daripada itu, takut berlaku perzinaan. Hak ni out meta sangat laku sampai dia kelupuk kalau tak boleh, mampu laku lagi jumpa umai mana-mana nak tarik. Allah, berat berdoa lah ni. Kalau macam ni boleh. Kita tak ada tadi kan, kalau ada dia teruk sangat orang hantar balik rumah tak jadi cikgu. Boleh apa? Pergi sekolah ni ada anak murid yang nak kena cikgu muda-muda masuk sama jam. Nikah cepat. Ustaz Kimpim tak apa, benda bagus. Nikah cepat, insya-Allah rezeki banyak Tengok saudara kita, alhamdulillah, Alif, masya-Allah rezeki banyak. Buatlah macam tu. Insya-Allah. Baik. Kalau bertahap macam tu, maka boleh saja nak menyelamatkan keadaan. Dan dalam kaedah fiqh ataupun qawaid fiqhiyah ada menyebut, kalau kata bertembung antara dua darurat, maka pilih darurat yang lebih kecil, iaitu onani itu lebih baik daripada melakukan zina dengan orang lain. Oh, lega kita rasa. Yang kedua pula, kalau kata dia tak onani dia sakit. Ni boleh. Boleh, ada ke orang tu? Kalau kata tak onani dia sakit. Jam. Kalau onani lega. Masya Allah. Tak tahulah, fikir-fikir sendiri. Ulama kata syarat tu saja. Kalau dia tak onani, mampu dah aku hari ni sakit lah pinggang, sakit belakang, naik motor tak larat nak kulah minyak lah. Jam sangat lah. Jadi kalau keadaan yang macam ni, Masya Allah, tabarakallah, baru dibolehkan. Kalau kerana tu tidak ada jalan. Bahkan saya pernah mendengar satu asar ataupun hadis, Masya Allah, tabarakallah, tidak akan terangkatnya satu-satu janabah daripada onani itu dengan sebab onani, walaupun dimandikan hadas itu dengan seluruh air laut. Masya Allah, berat dengan seluruh air laut tidak akan terangkat. Maksudnya apa? Benda tu walaupun tak sampai tahap dosa besar, tapi dia benda yang tak rupa nak elok lah. Tak rupa nak elok. Bahkan dari segi kesihatan pun tak bagus. Maka dengan sebab itu, seboleh-boleh kita elak, kita cuba elakkan. Kalau tak boleh, tengok syarat dua cukup, tak apalah, silakan saja. Paling bagus himpun duit. Duit tu ada apa, duit allow ni, tambah sikit dengan duit posting nanti, dapat bulan pertama tu, habaq kat mak terus mak, oi, kabat dinding tiap-tiap malam ni. Silakan saja. Silakan saja minta maaf. Malam ni sebab dia bagi soalan macam tu, buat macam mana? Baik. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sekurang-kurangnya pertemuan kita ini ada manfaatnya, ada benda yang boleh kita kongsi insya-Allah. Dan
kita nak sebut lagi sekali doa yang baik untuk kita kongsikan bersama dalam pertemuan ini tadi adalah doa yang diamalkan oleh ulama. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Itu kalau baca seorang. Kalau jadi imam, Allahumma ghfir lana warhamna wa tub alayna. Mudah-mudahan alhamdulillah dengan perkongsian itu ada keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan, bahasa yang agak tak apa nak enak, saya mohon ampun dan maaf. Insya-Allah kita berjumpa lagi.